Hai, bersama saya lagi Sudin Saleh. Okey, kali ni kita nak review satu screener dalam kategori Bollinger Bands sebab ada request daripada YouTube subscriber ni juga yang minta boleh tengok mana-mana screener, terangkan sikit tentang mana-mana screener berkaitan dengan Bollinger Bands. So kita ambil lah peluang ni. Actually dah lama dah request tu, tapi kita gunakanlah sekarang ada kesempatan, kita tengok. So macam mana nak masuk? Macam biasa ke isaham.my, kita klik di screeners, listkan all screeners dan kita carilah Bollinger Band. So ada banyak ni, Bollinger Band Breakouts, Bollinger Band Squeeze, Swing dan juga Oversoul. So kita nak review yang mana. So maybe untuk example hari ni kita tengok Bollinger Band Oversoul. Okay, so sebelum kita berbincang tentang Bollinger Band Oversoul screener ni, so kita tengok berkenalan sikit lah tentang Bollinger Band ni macam mana rupanya. So I'm gonna open salah satu stock yang ada dalam screener ni, iaitu Daibochi. So macam mana nak add Bollinger Band tu? Klik di indicators dan boleh cari Bollinger Band. So anda klik dekat sini, so akan nampak lah, inilah yang orang panggil sebagai Bollinger Bands. So macam biasa dalam video-video pendek saya di YouTube ni, kita tak terangkan secara terperinci tentang apakah itu Bollinger Band, the theory, the philosophy and everything. Kalau nak belajar dengan lebih lanjut, boleh datang ke mana-mana, boleh subscribe lah ke kelas Technical Analysis Advanced iSaham. Adalah di dalam modul tu berkaitan dengan Bollinger Bands. Tapi secara ringkas, kalau nak berkenalan yang paling ringkas, inilah rupa band ni. So dia merupakan salah satu juga technical analysis indicator ataupun technical analysis tools yang diguna pakai oleh sebahagian trader untuk membuat decision ketika dia trading. Okay, antara komponen yang paling simple adalah kita akan nampak yang mid band ni ataupun line tengah ni. Sebenarnya this is exactly moving average ataupun simple moving average lah orang panggil juga, 20 hari. So ini adalah mid band untuk Bollinger Bands. Jadi sebenarnya in a nutshell, Bollinger Band ni adalah merupakan dia menunjukkan standard deviation, itulah term dia, ataupun channel ataupun jarak di antara mid band. So maksimum jarak ke atas ataupun dipanggil sebagai upper band, ataupun yang ke bawah ni sama je jarak dia, atas dan ke bawah ni dipanggil sebagai lower band. Itu maksudnya. Okay, so secara ringkasnya, so kita dah faham yang itu, okay, upper band, mid band and lower band. Okay, so kita tengok baliklah screener yang Bollinger Band Oversoul ni. Okay, ada banyak ada banyak cara juga, ada banyak metodologi juga yang boleh diguna pakai dengan Bollinger Band ni. I mean a lot of decision ataupun strategi berkaitan dengan Bollinger Band alone. Dan salah satu daripadanya adalah untuk mencari saham-saham yang oversold dalam mengikut teori Bollinger Band. Okay, secara ringkasnya, contoh bila kita buka screener ni, dia dah senaraikan saham-saham yang menurut teori Bollinger Band dalam keadaan oversold. Itu maksudnya. Okay, ini adalah senarai saham dia. Nama-nama saham yang pada hari ini fit this criteria. Recent cross ni maknanya baru satu hari dia dah keluar daripada area, dia dah berada di area oversold, dah keluar daripada lower band, tapi dia cross masuk balik. Itu maksudnya. Maksudnya kalau satu ni baru satu hari dia cross masuk balik. Last price adalah harga terkini saham tersebut, dan mid band adalah yang mid band yang kita tunjukkan tadi, iaitu ataupun sama dengan moving average 20 hari. Total score adalah yang iSaham bagi, jumlah keseluruhan markah untuk setiap satu saham yang kita compute, yang kita bagi 10 markah penuh untuk fundamental yang baik dan 10 markah penuh untuk technical yang baik. Okey, jom kita tengok satu contoh. Okey, let's say Daibochi tadi kan kita buka. So yang mana dikatakan oversold tu, kalau orang suka mencari saham-saham yang dari segi teori Bollinger Band, dia terkeluar daripada band kat bawah ni, terkeluar dan dia masuk balik ke dalam. So dah terkeluar, masuk balik ke dalam, dah oversold dan ada tanda masuk balik lah, mungkin nak bangkit ke dan sebagainya. Okay, kalau nak tambah dengan volume and so on and so forth, itu bergantung kepada masing-masing. Tapi screener ni adalah siapa yang suka ataupun gemar dengan teori Bollinger Band Oversold, tapi nak cari mana agaknya saham-saham yang pada waktu dan ketika ini sedang berada dalam keadaan yang baru-baru ini berada dalam keadaan oversold mengikut teori Bollinger Band, boleh pakai screener ni. Okay, kita tengok contoh yang lain. Ada juga stok Kawan di sini, Kawan Food yang a bit downtrend, tapi dah terkeluar, layout sikit ni, dan hari ni dia dah masuk. Hari ni dia kira dia masuk balik di dalam ni. Okay, mana lagi? Power Road.
Let's go and see. Power root pun sama. Yang ni terkeluar daripada lower band ni, terkeluar. So dia kira oversold lah kat dalam tu dan kembali masuk semula ke dalam band ni. Alright, dan seterusnya lah kita tengok lagi satu, Tiguan. Tongguan Industries pun dah terkeluar. Yang ni macam ni sekali, 2 kali, 3 kali dah terkeluar. Tapi yang hari ni dia masuk balik. Lepas 3 kali keluar, masuk balik. So mungkinkah ini tanda-tanda reversal? Bergantunglah, terpulang. Okay, so macam mana nak entry ni? Macam biasalah soalannya, nak entry terus ke apa ke? Yang itu masih lagi bergantung kepada strategi masing-masing. Boleh entry mengikut kesesuaian masing-masing lah. Siapa yang suka entry dekat support, define lah support dia, masuk dekat area support, dan sebagainya. Tidak ada masalah. Okey, itu sedikit sebanyak saya rasa penerangan tentang screener Bollinger Band Oversold. Dan siapa yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan jumpa lagi dalam video yang lain. Terima kasih kerana menonton.